Iman di bawah saluran Google Meet di bawah pimpinan pengerusi Gema Nur Iman Puan Rosniati binti Mansur dan Barisan JK Gema Nur Iman. Kuliah kita petang ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tajuk kuliah kita petang ini Rukun Iman episod kedua. Bagi memberkati majlis, mohon Al-Fadhil Ustaz memimpin umul kitab dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada para anbiya, para solihin, ibu bapa kita, keluarga kita dan seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormat ini, persilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan bumi. Wa ja'alal zulumati wan nur, dan Allah lah yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Walladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, manakala orang-orang yang kufur, mereka adalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa nusalli wa nusallimu, dan kita sama-sama membacakan selawat dan salam ala habibina, ke atas kekasih hati kita, wa sayyidina, ke atas penghulu kita, wa nabiyyina, nabi kita, wa syafi'ina, pemberi syafaat kepada kita, wa zukhrina, iaitu kesayangan kecintaan kita, Muhammad ibn Abdullah, iaitu beliau baginda adalah Muhammad bin Abdullah, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, baginda adalah penghulu kepada para nabi dan rasul, wa imamil muttaqin, baginda nabi adalah imam, pemimpin kepada semua orang-orang yang bertakwa, wa ala alihi, begitu juga selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda nabi, wa sahbihi, dan para sahabatnya ajma'in semuanya. Salam Ramadan, salam Sya'ban. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini kita sambung perbicaraan kita tentang rukun iman yang sebelum ini kita sentuh. Yang mana macam mana perbahasan kita dan cerita kita pada minggu yang lalu, kita cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala pada bab rukun iman. Pada bab rukun iman dengan catatan rukun iman yang pertama. Apa yang perlu kita faham dan pegang pada rukun iman yang pertama. Jadi beriman kepada Allah dengan makna apa? Allah ada. Allah wujud. Tapi kita wujud tak? Kita wujud. Bezanya apa? Kita wujud kerana diwujudkan oleh Allah. Maknanya ada sebab daripada pihak lain yang mewujudkan kita. Yang mengadakan kita. Semua makhluk begitulah dia. Dia wujud kerana Allah mewujudkannya. Maknanya dia boleh ada, boleh tak ada. Saya ni harus ada, harus tiada. Boleh Allah jadikan saya dan boleh juga Allah tidak jadikan saya. Itu namanya benda-benda yang harus. Bukan harus tu maknanya hukum harus tak. Maknanya dari segi boleh ada dan boleh tiada. Saya lah. Tapi Allah, dia bukan boleh ada, boleh tiada. Mustahil tiada. Wajib ada. Beza dia kat situ. Allah ada dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh sesiapa. Jadi beza tak dengan kita? Beza. Jadi wujudnya Allah dikira apa? Kewujudan yang sempurna. Kewujudan kita adalah disebabkan kesan daripada Allah yang mencipta kita. Kenapa kena tahu benda ni?
Dapat tak video yang baru ni viral? Video yang viral dia cakap Nabi Muhammad tu adalah Allah, Allah adalah Nabi Muhammad. Video tu lebih kurang 17 saat. Dikatakan yang cakap tu orangnya duduk di dalam negeri yang saya duduk. Tadi dikatakan polis dah dapat kesan. Mungkin tadi atau baru sekejap ni dah dikesan dan mungkin dah ditangkap. Mungkin. Ha. Jadi ceritanya dia cakap Allah tu Nabi, Nabi tu Allah. Kenapa macam tu? Sebab apa? Kita ingat kita punya kepercayaan ni dah settle lah. Settle lah. Rupanya belum lagi. Ada orang tak kenal Allah. Mungkin dia itu ada. Kalau dia tak waras, dia tak jatuh kufur. Cuma dia mesti dihalang, disekat daripada bercakap begitu ke mana-mana. Kalau dia tu tak waras, maka tak boleh dihukum dan tak boleh dipersalahkan. Hanya ditangkap untuk menahan dia daripada menyebarkan benda-benda yang salah itu. Macam tu sajalah. Tapi kalau dia hisap dadah, kalau dia buat perkara yang merosakkan akal dia sendiri, maka dia kena bertanggungjawab lah sebab hisap dadah tu perbuatan salah. Mengambil dadah, minum arak tu perbuatan yang salah. Jadi kalau ada orang tu dia buat perkara tersebut, dia dipersalahkan dengan sebab dosa yang dia buat lah. Baik. Jadi polislah siasat. Polis siasat. Kalau dia waras, maknanya dia telah murtad. Telah terkeluar dari agama Islam. Kalau dia waras, maknanya dia waras tapi jahil tapi sombong. Dia waras maknanya tak gila. Jahil maknanya tak ada ilmu. Sombong kerana dia tidak mahu menerima penjelasan orang. Kalau dia buat dalam keadaan waras lah. Tapi dekat situ bila berlaku, cerminannya adalah salah saya. Kenapa salah saya? Kerana saya belum sempat jumpa dia, memperkenalkan siapa sebenarnya Allah dan sifat-sifat Allah kepada dia. Sehingga nanti dia dapat membezakan. Kalau kata Allah wujud, kita pun wujud. Tapi belajar yang wujud saja kita tahu. Sangat berbeza dan langsung tidak ada persamaan. Betul tak? Macam mana kita bezakan? Kita kata Allah wujud sendirinya tanpa permulaan. Dan Allah wajib wujud. Dalam bahasa Arab disebut wajibul wujud. Maknanya mustahil Allah tiada. Kita memang wujud. Tapi kita ni bukan wajib ada, bukan wajib wujud. Kita ni ada pun boleh, tiada pun boleh. Cuma Allah jadikan kita ada. Allah jadikan kita ni wujud dan wujud kita ni disebabkan oleh Allah cipta kita. Baru kita wujud. Jadi walaupun nampak perkataannya ada, perkataannya sama iaitu wujud, tapi sebenar-benarnya tak sama. Nampak macam basic dia benda simple belajar, tapi kesan dia kalau tak dipelajari, itu yang jadi macam tu. Kalau orang yang buat video tu dia waras, jadi macam tu lah. Tapi kalau dia memang ada penyakit gila, tak ada dosa. Dah lah tak murtad, tak ada dosa. Cuma disekat sajalah supaya dia jangan mempengaruhi orang yang menganggap dia tu waras. Itu sajalah. Jadi serahlah pada pihak berkuasa. Baik. Baik, seterusnya. Ini beriman kepada Allah ni. Makhluk wujud kerana dia diwujudkan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Baru dia wujud. Kalau saya sebut makhluk, agak-agak maksudnya apa? Kalau saya sebut makhluk. Makhluk lah Ustaz. Taklah, makhluk tu maksud dia siapa? Mungkin ada orang... Mungkin ada orang fikir makhluk tu maknanya binatang. Bukan juga. Makhluk tu maknanya ialah angin. Bukan juga. Makhluk tu adalah pokok-pokok. Bukan juga. Makhluk tu adalah angkasa lepas. Semua selain Allah, Ustaz. Makhluk tu adalah apa-apa sahaja selain daripada Allah. Jadi kalau saya kata kuman. Kuman makhluk ke bukan?
Kuman adalah makhluk. Apa-apa selain daripada Allah. Okey, baik. Kuman mungkinlah kita pakai apa tu? Pakai alat tu mungkin boleh nampak lah kuman ke apa kan. Tapi kalau kita kata akal, idea. Hari ni saya dapat idea. Idea makhluk ke bukan? Bila benda yang nampak, binatang, cakrawala, angkasa lepas, planet, binatang, serangga-serangga, kita kata makhluk. Sekarang benda yang kita tak boleh nak nampak, tak boleh nak pegang, tak boleh nak rupakan dia, bentukkan dia. Contoh, nama dia idea. Idea tu makhluk ke bukan? Makhluk. Lagi apa? Pening makhluk ke bukan? Pening. Pening pun makhluk. Pening pun makhluk. Sehat makhluk ke bukan? Sehat. Sehat. Kalau angin, bolehlah dapat rasa angin kan? Sehat. Semua makhluk selain daripada Allah. Betul. Semua makhluk. Sehat pun makhluk, sakit pun makhluk, bosan pun makhluk, gembira pun makhluk, ketawa pun makhluk. Siapa yang mencipta sifat ketawa? Jawapannya Allah yang mencipta sifat ketawa. Sebab tu kita ada sifat kah. Lapar pun makhluk, kenyang pun makhluk. Jangan ingat nasi je makhluk, melapar pun makhluk. Itulah dia. Jadi nak fahamkan apa-apa selain daripada Allah. Oh, Ustaz, maknanya kita semayang ada niat. Niat tu makhluk lah. Makhluk lah. Allah yang cipta niat tu di hati kita. Oh. Habis kalau yang lintasan-lintasan hati tu, yang bisikan-bisikan jiwa tu, itu pun makhluk juga. Ciptaan apa-apa selain daripada Allah. Jadi, sebab itulah idea, visual, berangan, tekaan, bayangan, apa sahaja, perasaan, semuanya adalah makhluk Allah. Sebab tu kalau ada orang dia cuba teka, dia membayang-bayangkan Allah. Kalau dia cuba, ni tak boleh buat, tapi jangan buat ni, saya cerita. Dia membayang-bayangkan Allah. Jawapannya yang dia bayangan dia tu sendiri adalah makhluk Allah. Sebab tu dia kena tahu bayangan tu makhluk Allah. Jadi kalau dia membayang-bayangkan ada dewa dekat sana, dewa tu makhluk juga. Selagi benda tu boleh dibayang-bayangkan, boleh digambar-gambarkan, rupanya akal kita. Ya, akal kita pun makhluk, idea pun makhluk. Itulah namanya. Baik. Jadi makhluk tu semua wujud kerana diwujudkan oleh Allah. Allah yang cipta dia. Sebab tu tak terkira berapa banyak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta, Allah takbir semua tau. Setiap makhluk tu dia berinteraksi, setiap makhluk tu ada yang bernyawa, ada makhluk yang jamid tak bernyawa, ada makhluk yang begini, ada makhluk yang kecil, ada makhluk yang besar, ada yang makhluk hidupnya pakai darah, ada makhluk yang hidupnya pakai benda lain, macam-macam makhluk. Malaikat je dah banyak, manusia je dah banyak, belum cerita pasir, belum cerita, ya Allah, maha suci Allah, subhanallah, Allah memang maha berkuasa. Sebab tu kita melihat, mengenal makhluk-makhluk ni, mendatangkan ke dalam hati betapa maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah. Sebab tu ditegaskan Allah tidak menyerupai mana-mana sifat makhluk. Itu rukun iman tu. Baik, seterusnya. Dalam beriman kepada Allah, apa lagi yang kita kena faham? Allah wujud tanpa disebabkan oleh sebarang sebab. Dulu ada orang cakap apa? Dia punya statement lebih kurang, dia kata Tuhan tu terbentuk daripada aura-aura penyembahan. Daripada penyembahan manusia, maka terbentuklah yang namanya Tuhan. Aduh, Tuhan kalau dibentuk oleh pihak lain, namanya bukan Tuhan, tapi hantu. Mana boleh cakap macam tu? Tuhan dibentuk daripada aura-aura positif sembahan orang. Mana boleh? Allah yang kita sembah
sekalipun tidak ada makhluk yang diciptakan, tetap namanya ialah Tuhan yang disembah. Walaupun kalau tidak ada makhluk yang menyembah. Faham? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah. Sekalipun tidak ada makhluk yang sembah Allah, tetap Allah adalah Tuhan yang layak disembah. Itu cerita dia. Jadi Allah bukan jadi Tuhan dengan sebab orang sembah. Tu kena faham. Ada orang fikir Allah tu dia jadi Tuhan sebab orang sembah. Kalau orang tak sembah, dia dah tak jadi Tuhan. Dia ingat apa ni, jawatan CEO ke apa? Kalau orang lantik, jadi CEO. Kalau orang tak lantik, tak jadi CEO. Mana boleh cakap macam tu? Ni nampak, orang kalau dia guna sesedap rasa. Tak boleh, kita tak boleh guna logika begitu. Sebab tu kita tak boleh panggil Allah tu CEO. Allah tidak memerlukan makhluk. Makhluk sembah dia ke, makhluk tak sembah dia ke, dia maha sempurna, dia adalah Tuhan yang layak disembah. Dan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya dia. Tu gitu. Jadi penting pegang tu. Allah wujud tanpa disebabkan oleh sebarang sebab. Allah dialah Tuhan, dia pencipta, tanpa disebabkan oleh orang sembah baru dia jadi Tuhan. Bukan. Kita ni sebab ada anak baru kita namanya bapa. Kita ni, jadi saya ni dipanggil bapa, kecuali kalau saya duduk Indonesia lah. Kalau saya duduk Indonesia, saya bujang. Walaupun bujang, tapi kalau naik jet pribadi, apa kabar bapa? Memang dipanggil bapa. Apa kabar, gimana beritanya bapa? Kamu enggak jawab. Saya WA-nya sudah seminggu, 7 hari. Kamu enggak bicara. Ya saya lagi repot. Itu di Kuala Lumpur tu macet hari-hari. Contohnya lah, dia panggil saya bapak. Tapi saya nak cerita ni, bukan bapak tu tanda hormat. Bapak tu maknanya bapa lah, bapa lah. Bapa. Jadi saya ni tak dipanggil bapa, melainkan bila ada anak. Macam tu lah. Jadi saya ni tak dipanggil bos kalau tak ada staff. Saya ni bila ada staff, ada pekerja, orang panggil saya bos. Bos dengan maksudlah, kecuali kalau panggilan. Assalamualaikum bos. Itu lain cerita. Maknanya macam itulah. Boleh faham? Jadi Allah yang kita sembah bukan macam tu. Dengan sebab orang sembah baru panggil dia tu, maka dia jadi Tuhan. Bukan macam tu. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Kalau semua makhluk sembah Allah, Allah tidak ada sebarang dapat faedah manfaat apapun. Allah tak perlu manfaat. Allah tak perlu. Dia yang mencipta manfaat. Dia yang mencipta mudarat. Sebab tu kata kunci Allah wujud tanpa disebabkan oleh sebarang sebab, menafikan kesamaan Allah dengan makhluk yang lain. Kita wujud disebabkan oleh Allah cipta kita. Kita jadi bapa disebabkan oleh kita ada anak. Kita ni jadi bos disebabkan kita ada pekerja, ada staf, ada kaki tangan. Kalau tidak, kita tidak dipanggil sebagai berjawatan CEO. Sebab tu kita bila jawatan besar, kita tak boleh sombong. Sebab tu kita tak layak untuk sombong. Kita jadi raja, kita tak ada raja, jadi raja sorang-sorang. Raja ni bila dia ada istana, bila dia ada askar, bila dia ada tentera, bila dia ada dia punya menteri-menteri, barulah dia diangkat jadi raja. Kalau dia dah disisihkan, kerajaan dia dijatuhkan, menteri dia semua tak ada, rakyat dia semua lari, jawapan dia tak jadi raja. Dia jadi jara. Terbalik. Jara apa benda makna saya pun tak tahu. Jadi maknanya apa? Dia tu menjadi raja disebabkan orang lain. Ada sebab dia. Faham? Ada sebab dia. Ada kebergantungan. Mungkin dia kata saya tak mengharap pada tentera saya. Tentera saya buang, saya tukar tentera lain. Dia tukar tentera lain pun namanya berharap, bergantung, berkaitan dan menjadi sebab. Sebab tu kita ni serba lemah. Makin kita nampak kedudukan kita tinggi, sebenarnya semakin nampak kita ini kebergantungan kita banyak kepada pihak lain. Sebab tu diingatkan, tidak ada sesiapa yang boleh menguasai, hanya Allah yang berkuasa. Makhluk tiada kuasa. Jadi bila kita faham gitu, Allah dialah raja, merajai hari pembalasan. Allah dia sebut merajai, Malik.
yaumiddin, raja kepada hari pembalasan. Bukan bermakna Allah tu dia memerlukan malaikat. Bukan. Kalau makhluk ya. Allah dengan maksud Malik, dia yang menguasai hari pembalasan. Allah wujud tanpa disebabkan oleh sebarang sebab. Kemudian, benda-benda macam ni lah. Benda nampak macam simple, tapi bila ingat-ingatkan balik, macam tu. Oh, macam tu kan. Macam tu yang penting tu. Kita dapat pasak. Okey, keyakinan kita macam ni. Nanti bila kita dapat soalan simple-simple daripada anak cucu kita, yang kita belajar ni membantu kita jawab tau. InsyaAllah, saya tak kata apa soalannya lah. Tapi kadang anak-anak kita, cucu kita ni tanya ada soalan-soalan yang kadang-kadang unsangkerable pula. Tanpa disangka lah. Unsangkerable pula. Tanpa disangka tu, tiba-tiba dia tanya. Allah tu gini ke? Allah tu gini ke? Anak saya dah pandai dah berbual dalam kereta. Yang umur 2 tahun dah mula cakap macam-macam. Nanti yang umur yang darjah 2 tu dengan darjah 5 betul kan? Bukan. Allah bukan macam ada macam ni. Dia dengar tu pun dia dengar daripada Gema Nur Iman ni lah. Gema Nur Iman ni dia dengar saya cerita-cerita diikut ceramah. Jadi dia tercopy paste. Tu bagus bawa budak-budak ni. Sekali dengar dia boleh ingat kan. Nanti kalau ada silap-silap sikit saya betulkan. Sebab budak dia tersilap-silap tak apa. Yang penting kita cepat-cepat betulkan. Lepas tu kita suruh dia sebut benda yang sama saja. Nanti dia pasak. Nanti dia ingatlah. Nanti dia seiring umur dia belajar, nanti dia tambahlah ilmu dia. Mudah-mudahan ilmu dia lebih baik daripada kita lagi. Baik Jadi Allah sedia ada wujud tanpa permulaan. Tanpa permulaan dalam bahasa Perancis apa? Without start. Without? Tak tahulah nak cakap. Sedia ada wujud tanpa permulaan. Tak ada start. Tak ada tarikh lahir, tak ada tarikh muncul, tak ada waktu terjadi, tak ada tarikh start, tak ada tarikh saat. Saat, tarikh, waktu, detik tidak ada bagi Allah. Sebab saat, waktu, detik tu sebelum Allah cipta saat, waktu, detik, musim, usia, umur, masa, zaman, sebelum semua masa, usia, zaman itu semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Maknanya usia ni makhluk Allah. Ya, Allah yang jadikan usia. Maknanya umur tu makhluk Allah. Umur pun makhluk Allah. Allah yang cipta umur. Allah bukan umur. Umur bukan Allah. Kalau benda ni dia tak faham, itu yang Allah itu, yang dia cakap tu Allah tu Muhammad tu Allah tu. Sebab benda ni pun dia tak tahu lagi. Dia tak boleh nak cakap. Patutnya dia beritahu, umur tu makhluk. Umur itu ada permulaan. Umur siapa Ustaz? Umur siapa-siapa pun yang berkaitan dengan umur, semuanya adalah makhluk Allah. Masa tu makhluk. Ustaz, kalau gitu siapa cipta masa? Allah. Sebelum Allah cipta masa, masa ada? Masa tak ada. Macam mana masa tak ada? Boleh fikir tak? Tak boleh fikir. Bagus tak boleh fikir. Sebab sebelum waktu, zaman, detik, saat diciptakan oleh Allah, memang mereka tu semua tak ada. Yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Benda yang asas ni sangat penting ditanam dari kecil, dari sebelum balik. Kita nak betul-betulkan tu, masa sebelum balik tu cepat-cepat betulkan. Once dia balik saja, dia sudah ada satu keyakinan yang boleh dia pegang sampai mati. Hanya top up ilmu untuk menambahkan kekuatan iman dan keyakinan. Jadi Allah tu bukan muncul-muncul, terjadi macam cahaya. Bukan, cahaya makhluk. Jadi Allah tu bukan macam asap Ustaz. Dia muncul macam terjadi gitu. Bukan, asap makhluk. Allah tu bukan macam apa, satu sinar yang keluar. Sinar indah, bukan. Sinar pun makhluk. Sinar yang indah pun makhluk. Sinar tu sendiri Allah yang ciptakan. Habis Allah tu macam mana? Tidak ada macam mana bagi Allah. Kalau gitu saya salah lah Ustaz. Salah apa? Awak jangan macam-macam.
Tidak ada macam apa bagi Allah Subhanahu. Dalam bahasa Arab dia panggil bila kaifin. Dalam bahasa Arab lah, ni saya tak nak masuk sangat istilah Arab dia tu. Kita masuk pergi bahasa Melayu yang simple-simple macam percakapan soal jawab perbualan kod-kod cucu kita tanya ke apa kan. Anak kita, dia bukan mesti tunggu orang tanya. Sekurang-kurangnya kita nanti duduk kat sebelah cucu, naik motor, pergi teman pasar. Jangan asyik cerita bazar Ramadan je. Nenek sibuk bazar Ramadan. Nak kuih apa? Kuih dulu. Bukan salah kuih. Tak masalah. Boleh gembirakan cucu. Cakap dengan cucu. Cucu, ni siapa namanya ni? Irfan. Ni dengar sini nenek cakap. Irfan mesti jadi orang Islam sampai mati. Boleh? Dia pun tengok nenek dia. Ni nenek aku ni baru lepas kelas Gemenur Iman lah ni. Tiba-tiba ni cakap pasal ni. Dia pun tengok nenek di atas bawah. Dia pegang dahi nenek ni. Nenek ni demam ke serius. Nenek sehat. Nenek sehat. Nenek puasa. Nenek nak pesan ni. Nenek nak pesan. Kamu Irfan, pastikan kalau meninggal dunia, jangan meninggal dunia melainkan mesti beragama Islam. Ingat? Ingat nenek. Sekarang dia tak faham. Nanti dia dah besar, dia belajar Quran. Dia jumpa ayat Quran. Rupanya para Nabi berpesan kepada anak mereka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, jangan kamu mati. Itu para Nabi punya nasihat pada anak. Jangan kamu mati. Illa melainkan. Pastikan kamu mati. Wa antum muslimun. Dalam keadaan kamu adalah beragama Islam. Itu bapaknya Nabi pesan kepada anak yang dah besar nanti jadi Nabi. Okey, nasihat siapa yang paling bagus di dunia dan untuk akhirat? Mestilah nasihat seorang Nabi kepada anaknya yang nanti besar menjadi Nabi. Mestilah nasihat seorang Rasul yang kepada anaknya yang bila besar menjadi Rasul. Jadi apa salah kita cakap sekali kat cucu kita? Tapi dia tak faham Ustaz. Siapa suruh mesti dia faham baru kita cakap? Tapi dia tak faham Ustaz. Awak ni nenek. Nenek tak apa. Tapi jangan memak nenekkan diri. Apalah Ustaz memak nenekkan kita petang-petang? Taklah, maksud saya sesekali kita sampaikan satu nasihat yang mungkin dia belum faham pada hari ini, tetapi dia menjadi satu ingatan yang kekal dalam ingatan cucu kita. Tetapi nasihat tu seiring ilmu bertambah, sebenarnya nasihat tu bermanfaat. Saya fikir gini, satu dalam Quran, yang kedua dari Nabi, yang ketiga kepada Nabi. Jadi walaupun dia beritahu kepada anak-anak dia, tapi saya fikir mesti ada sesuatu. Di sebalik ayat itu, mesti ada sesuatu. Dari segi makna terjemahan sukar difaham. Saya tak melihat kepada mesti faham dan sebagainya dulu, tapi mesti ada sesuatu. Seorang Nabi kepada seorang yang bakal Nabi, pesanannya ada dalam Quran dan bukan satu kali, dan kita disuruh berpandukan kepada itu, mesti ada sesuatu. Jadi oleh kerana itu, kita buat je lah dulu. Bendanya pun bukan susah sangat kan? Nanti menyusul, baru kita masuk. Allah sedia ada wujud tanpa sebarang permulaan. Itu sebahagian daripada kandungan wa antum muslimun. Macam itulah. Ni contoh contoh bukan mesti cakap dengan cucu. Tapi kalau cakap, alangkah bagusnya. Mudah-mudahanlah. Kita jadikanlah platform Gemenur Iman ni sebagai medan bekalan kita. Apa-apa yang boleh kita buat untuk cucu, untuk anak, untuk suami, untuk isteri, untuk apa, kita buat. Lepas tu nanti diorang kita akan tinggalkan. Dengan Google Meet kita akan tinggalkan. Kita akan destinasi alam barzah kita. Kan itu kan kita punya track perjalanan. Kita punya kita punya track kita punya laluan. Laluan. Jadi kita belajar ni, tujuan dia bukan untuk dah tak tahu nak buat apa lepas pencen, bukan itu. Walaupun kita dah pencen contohnya, tapi kita datang belajar kan bukan sebab dah tak tahu nak buat apa lepas pencen. Bukan kerana itu. Tapi memang kita dah pencen, tak masalah. Tapi kita memanfaatkan, aku nak bawa bekalan ni, apalah aku boleh bawa kita nak bawa bekalan yang macam mana, yang semampu kita lah. InsyaAllah, mudah-mudahan.
Jadi doalah mudah-mudahan platform Gema Nur Iman ni terus subur, terus makmur. Kalau apa, berjalan dengan tujuan yang asal lillahi ta'ala. Bila tujuan kita lillahi ta'ala, kita mudah nak mentadbir keamanan, keseragaman, toleransi. Kalau semua tujuan lillahi ta'ala. Tapi kalau dah lari daripada lillahi ta'ala, dia akan susah. Banyak NGO, saya tengok macam-macam NGO, persatuan, sekretariat, organisasi apa semua. Bila lari sikit je daripada tujuan lillahi ta'ala, dia akan jadi ada sedikit. Bukan maknanya kalau semua orang tujuan baik, tak ada masalah. Cabaran akan ada. Tapi kita usahakan supaya paksinya adalah iman. Mudah-mudahan insyaAllah. Mudah-mudahan. Kemudian, kita kena tegaskan bahawa Allah tidak memerlukan kepada isteri. Dengan catatan, mustahil bagi Allah memiliki isteri. Dengan catatan begitulah. Baik Ustaz, ada orang dia kata dia tak nak kahwin. Kenapa? Dia tidak memerlukan isteri. Tapi tak mustahil dia memiliki isteri. Itu lain, itu makhluk. Allah tidak memerlukan isteri dengan catatan mustahil bagi Allah memiliki isteri. Jangan pula kita ingat, oh Allah tak memerlukan isteri. Saya ada abang Ustaz. Kenapa? Abang saya duda Ustaz. Kenapa dengan dia? Dia kata orang suruh dia kahwin. Dia kata dia dah tak memerlukan isteri. Maknanya sama ke dengan Allah? Tak sama. Dia tu tak memerlukan isteri tu dengan maksud lain. Maksudnya dia dah tak nak kahwin lagi. Cerita dia lain. Yang maksud dekat sini, Allah tidak memerlukan isteri, maknanya mustahil bagi Allah memiliki yang namanya isteri. Kenapa? Kerana Allah tidak memerlukan apa-apa. Seperti mana juga Allah tidak memerlukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi statement itu kan bukan penghinaan kepada Nabi. Hanya penegasan tentang ketuhanan Allah. Faham maksud saya? Kalau saya sebut Allah tidak memerlukan Nabi Muhammad, kita kena faham bahawa itu tidak ada unsur merendah-rendahkan Nabi. Hanya menegaskan betapa ketuhanan, sifat kesempurnaan ketuhanan Allah itu tidak memerlukan apa-apa. Dengan catatan, siapa pun dia selain daripada Allah tidak memerlukan apa-apa pun selain daripada Allah, Allah tidak memerlukan mereka. Tidak berhajat. Jadi kalau ada orang dia sebut tadi Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Allah sebenarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu sebenarnya Allah. Dia cakap begitu. Perkataan dia secara jelas, kalau dia waras, sebenarnya telah terkeluar daripada agama Islam. Kalau yang dia maksudkan begitu. Baik. Ustaz, tapi kalau dia maksudkan bahawa Nabi tu sebenarnya adalah utusan Allah, macam mana Ustaz? Kalau dia maksudkan Nabi tu utusan Allah, jangan terus cakap Allah itu adalah Nabi Muhammad itu sebenarnya Allah. Tak payah cakap gitu dan dilarang cakap begitu. Habis dia nak cakap apa? Cakap macam dalam kalimah syahadah lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi, itu kan nak masuk Islam. Saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tak ada dalam kalimah syahadah nak masuk Islam dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Mana ada? Tapi kalau dia nak buat macam tu Ustaz, maknanya dia tak nak ikutlah lafaz dua kalimah syahadah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalimah syahadah kan kita belajar dari Nabi kan? Dan kalimah syahadah masuk Islam tu kita saksikan, maknanya kita terima kerana Nabi mengislamkan orang dengan menggunakan melalui dua kalimah syahadah kan. Jadi maka itulah dia punya jalan terpenting yang kita kena terapkan. Kalau tidak, macam mana kita nak mengajak manusia kepada agama Islam? Kalau kita tak ikut apa yang Nabi buat untuk mengajak orang masuk Islam. Kita ajak orang masuk Islam kan bukan kerana kita, tapi nak ikut perbuatan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Allah tidak berhajat kepada isteri dengan catatan mustahil bagi Allah memiliki isteri. Kemudian Allah juga tidak memerlukan anak. Ini sama maksud tadilah.
Jadi kalau ada orang apa yang mendakwa bahawa Tuhan anak dan sebagainya, insya-Allah lah. Kalau dekat sinilah yang mengikuti pengajian pada petang ini, insya-Allah saya yakin tidak ada yang mengatakan Allah ada anak, ada isteri. Kita pun tahu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian apa lagi yang perlu kita tahu tentang rukun iman yang pertama? Allah tidak memerlukan keluarga. Orang Yahudi dulu suka cakap apa tahu? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami semua orang Yahudi Orang Yahudi selalu cakap kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih orang-orang apa maknanya manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Dia suka mengaku kami adalah anak Allah. Kalau dia kata kami adalah anak Allah, jawapan dia tak boleh. Ustaz, tapi dia maksudkan anak tu adalah anak tu yang dia maksudkan adalah kekasih. Kalau dia nak memaksudkan kekasih, terus jangan guna kalimah anak. Sebab anak dia ada takrifan dia sendiri. Ada dia punya definisi dia tersendiri. Iaitu seseorang yang berpunca, yang muncul disebabkan oleh seseorang, sama ada secara biologi, mungkin dia ada takrifan dia sendiri. Maka jangan guna perkataan anak. Kalau nak gunakan, dia adalah kekasih Allah. Maknanya orang yang dikasihi oleh Allah. Harus saja. Kerana perkataan. Baik Allah tidak memerlukan keluar. Jadi bukan keluarga saja, Allah tak memerlukan apa-apa sebenarnya. Cuma saya detailkan sikit tu nak menegaskan. Macam tadilah, apa makna makhluk? Makhluk mungkin kita fikir binatang, atau kita fikir planet, atau kita fikir apa. Sebenarnya nak detailkan. Masa, usia, umur, sehat, sakit, cergas, ngantuk. Ngantuk makhluk ke bukan? Ngantuk. Ngantuk makhluk ke bukan? Ngantuk. Itu Makhluk. makhluk juga. Ngantuk makhluk, cergas pun makhluk, semangat pun makhluk. Jadi dia tak boleh kata tak boleh ada seorang kata saya sembah semangat. Semangat tu makhluk. Tak boleh seseorang tu kata saya sembah roh suci. Tak boleh. Roh tu sendiri adalah makhluk. Tak boleh seseorang kata saya sembah kuasa-kuasa, ataupun saya sembah ada kuasa ajaib, ataupun dewa-dewa, ataupun yang mana. Tak boleh. Sebab dewa ke, kuasa-kuasa gaib ke, apa ke, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nak kena nafi tolak tu. Didetailkan sikit tu supaya kita ada lebih pencerahan. Pencerahan dengan penegasan apa-apa saja selain dari Allah. Apa-apa saja selain daripada Allah namanya makhluk. Okey. Dan semua makhluk dan semua yang selain daripada Allah, tidak ada pencipta lain melainkan hanya Allah saja. Tak ada satu makhluk yang dia jadi disebabkan dicipta oleh selain dari Allah. Dicipta oleh matahari ke, dicipta oleh apa, tak ada. Semua makhluk dia punya asal dia, hakikat dia dicipta oleh Allah. Tapi Ustaz, lampu kan dicipta oleh manusia. Ya, lampu dicipta oleh manusia, tapi manusia tu dicipta oleh Allah. Maka Allah yang mencipta idea manusia itu untuk membuat lampu. Allah yang mencipta tenaga untuk manusia tu untuk dia mampu membuat lampu. Allah yang mencipta penemuan yang ditemui oleh manusia itu untuk dia membuat lampu. Jadi kembalinya semua adalah penciptaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Faham ke ni? Boleh faham ke ni cerita ni? Faham Ustaz. Oh, okey. Ingatkan Faham, senyap. faham. Ingat baru cerita ngantuk tu makhluk Allah. Ingatkan Ustaz ada yang makhluk. macam Yusuf Tayyub Ustaz. Oh, Yusuf Tayyub. Sempena bulan Ramadan ni Ya Ustaz bisik tu macam Yusuf. Safia, Safina, Safirania Gold. Asal Safirania Gold pula perginya. Kurma. Jadi ceritanya sini cerita makhluk tadi tu, nak faham cerita dia tu. Baik, seterusnya. Ni penting ni perjuangan. Kita santai tapi kita fahamlah, mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Allah tidak memerlukan apa-apa, dia maha sempurna.
Maha sempurna, ya ni lagi satu. Bila kita sebut sempurna, Allah maha sempurna, kita selalu cakap dia dilahirkan alhamdulillah. Macam mana babynya sempurna. Sempurna tu untuk makhluk, sempurna tu maknanya cukup kaki, cukup jari, matanya ada 2, Sifat. cukup sifat. Kita sebut alhamdulillah bayinya sempurna. Kita fikir gitu. Tapi kalau saya sebut Allah maha sempurna, bukan maknanya Allah ada cukup kaki, ada cukup telinga, ada cukup tangan, ada cukup makan. Bukan itu maksud dia. Kalau kita sebut manusia, baby tu sempurna, dia ada maksud tersendiri. Alhamdulillah, macam mana baby lahir? Baby sempurna. Dengan maksud, bukan kesempurnaan sifat ketuhanan, tapi kesempurnaan sifat seorang manusia ketika dilahirkan. Maknanya detail dia tu yang penting. Perkataan sama, sempurna. Tapi makna sempurna, kalau saya sebut baby, alhamdulillah bayi sempurna, alhamdulillah dilahirkan dengan sempurna. Bila lahir dengan sempurna, dengan makna sempurna apa? Sempurna sifat fizikal kemanusiaan dia. Fizikal dia ada tangan, sempurna. Dia ada bibir, sempurna. Tak ada sumbing, alhamdulillah sempurna. Kaki ada, sempurna. Boleh saja. Tapi kalau saya kata Rasulullah adalah insan kamil, insan yang sempurna. Bukan bermakna Nabi memiliki sifat ketuhanan, tak. Maknanya Rasulullah ni dari sudut kemanusiaan, dari sudut kerasulan, dari sudut kenabian, dari sudut kemakhlukan. Dari sudut makhluk, dia sempurna. Diberi mukjizat, darjatnya tinggi, confirm syurga, kekal, apa semua. Dari sudut dia seorang makhluk. Dari sudut seorang Nabi, dia sempurna. Kacak, tampan, wangi, peluhnya bau gini, lahirnya mulia, begini. Dari sudut kerasulan, dengan mukjizat dia apa? Sempurna. Dari sudut kemanusiaan, sangat sempurna. Dengan anak, bapa yang baik, dengan cucu, datuk yang baik, dengan kawan, sahabat yang baik, dengan pengikut kepimpinan yang baik, dengan musuh sabar yang paling baik. Maknanya dari segi kemanusiaan, dari segi kerasulan, dari segi kemakhlukan. Oleh kerana banyak sangat sudut manusia sempurna, maka kita sebut insan yang sempurna. Tapi semua yang sempurna tadi itu ada makna tersendiri. Tapi kalau saya sebut Allah maha sempurna, sempurna yang cerita ketuhanan ni tak sama macam yang tadi. Bukan cukup kaki, bukan yang sebut tadi itu apa, jadi pemimpin, ada pengikut, boleh bersabar, bukan yang macam tu. Itu semua sifat kesempurnaan makhluk, kerasulan, baby, itu semua ada cerita lain. Allah maha sempurna dengan makna Allah tidak memerlukan apa-apa. Allah tak perlukan doa kita, dia maha sempurna. Allah tak perlukan zikir kita, Allah tak perlukan tahajud kita, dia maha sempurna. Dengan makna kesempurnaan sifat ketuhanan. Boleh tak beza sikit kat situ? Ada beza lah sikit. Kurang kita dapat sempurna dari makna ketuhanan macam ni. Sempurna dari sudut kerasulan macam ni. Sempurna dari sudut kelahiran seorang baby macam ni. Macam itulah. Sebab tu kalau ada orang dia sebut saya beriman, kalau dia agak-agak lah, kalau maintain hafal rukun iman yang 6, dari darjah 6 sampai 60, cuma sebut beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tanpa mempelajari serba sikit, selok belok dan mendalam sedikit. Untuk seseorang itu teguh dengan iman dia, wallahu alam, hidayah memang milik Allah. Tapi macam mana boleh goyah lah. Boleh goyah lah. Maknanya kalau ajaran sesat datang, kalau tiba-tiba ada orang cakap yang bukan-bukan, boleh goyah. Betul juga. Macam mana Allah tahu ke kita nak buat? Allah boleh ke? Allah itu ke? Dia mula nanti datang tu. Sebab kita apa? Yelah, kita kan ada musuh yang namanya syaitan iblis. Sebab tu sebelum kita meninggal dunia, ni petang ni kan kita belum meninggal kan?
Ni yang ikut dengan yang dengar ni dah meninggal. Belum lah kan. Kalau tidak macam mana dengar sama. Sebelum kita meninggal ni lah, kita nak buat persiapan untuk diri kita supaya mudah-mudahan ketika mana kita nak wafat, nak meninggal nanti sakarat. Saya pun tak tahu bahagian saya Allah bagi macam mana pun saya tak tahu. Saat syak wasangka tu datang, serangan iblis, syaitan tu bertubi-tubi nak meragu-ragukan kita tentang mana-mana satu rukun iman yang 6 ni, kita ada satu jawapan membalas dalam hati kita. Jawapan balas. Jawapan balas tu bukan sebab nak berdebat, nak berhujah, bukan. Nak teguhkan hati kita. Kalau dia kata, engkau ni sakit Allah tak kesian kat engkau kita katakan, ada banyak lagi orang soleh yang lebih baik daripada aku, lagi sakit daripada aku. Tapi kenapa Allah sayang dia? Pergi engkau syaitan. Dalam hati. Bila dia datang kat kita, kau tengok engkau dah jadi orang baik pun Allah sakitkan kau. Sekarang kau dah nak mati. Tak ada Allah bantu kau. Dia tak kesian kat engkau. Datang perasaan tu kat itu. Kita kata, wahai syaitan, berambus dalam hati. Berambus engkau. Sedangkan ramai sahabat Nabi yang meninggal dunia, badan dicincang sekalipun, tapi kerana teguh dia yakin Allah mengasihi orang yang berada di jalannya, maka dia berbahagia. Tu bapa saudara Nabi tu dicincang-cincang. Cincang-cincang pun masih ada tanda kasih sayang Allah. Aku yang dalam keadaan sakit begini, bukan bermakna Allah dia benci, dia apa. Kau jangan meragu-ragukan aku tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berhak memperlakukan apa pun kepada aku. Kerja aku adalah menerima apa yang dia beri kepada aku. Bukan kerja aku untuk dengar apa yang kau nak cakap. Jadi syaitan ni cuba engkau ni datang hasutan-hasutan tu, bisikan-bisikan. Bila kita berseorangan, kita sakit. Alhamdulillah belum pernah rasa suasana itu. Tapi pembelajaran kita yang dulu-dululah yang saya ingat-ingat, mengingatkan kepada kita suasana di mana kalau kita kesorangan, kita sakit, tak ada keluarga ziarah, anak tengah sibuk, suami dah meninggal atau suami ada di tempat lain kerja. Masa kita seorang itulah kadang-kadang digunakan oleh musuh-musuh diri kita tu yang namanya syaitan iblis tu nak bisikkan. Kalau dia bisikkan benda, dia bermula dengan sangka-sangka dulu. Sangka buruk sini, anggap sana, anggap sini, masuk. Lepas tu dia heret prasangka kita kepada Tuhan yang mencipta kita pula. Kenapa Allah? Kenapa gini. Kalau kita tak cepat-cepat rawat, halau dia tu bukan pakai penyapu lidi. Kalau boleh pakai penyapu lidi, saya suruh kita pergi kedai je beli. Halau dia tu bukan boleh pakai reed set. Kalau boleh pakai reed set, senang. Datang, sembuh, selesai. Halau dia tu bukan kita boleh pakai air pancit ke apa. Itu kalau nak halau kucing, tak nak dia duduk depan rumah kita, bagi je air, nanti dia keluarlah. Ini yang kita nak halau ni namanya musuh yang memusuhi kita sampai hujung nyawa ni. Dan dia memusuhi iman kita. Baik, Dajjal datang, dia memusuhi perut kita ke dia memusuhi apa? Dia memusuhi iman kita. Dajjal tu dia punya jahat, dia bukan memusuhi kita punya harta banyak apa semua. Dia boleh jadi kaya, dia boleh buat apa. Allah memang jadikan dia macam tu. Tapi yang dia memusuhi adalah apa? Iman kita tu yang dia tak suka. Jahat Ustaz makhluk macam tu. Ya, memang Allah jadikan dia. Kita beriman adanya Dajjal kerana dalam hadis dalam Quran menyatakan begitu. Tapi keimanan kita tu bukan membawa kita untuk takut kepada dia. Tak ada penting apa takut kepada dia. Selagi mana kita membesarkan ketakutan kita kepada Allah, maka urusan kita adalah kebergantungan kepada Allah. Cuma kita ni takut bahawa ketakutan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah belum cukup ampuh untuk mengekang godaan syaitan. Hakikatnya pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda-benda macam tu semua berkaitan dengan rukun iman. Berkaitan dengan rukun iman. Baik, sekarang kita tengok.
pada peringkat yang berikutnya, apa selepasnya? Ini pentinglah sebagai penutup kita pada malam ini, pada petang ini. Apa dia? Kalau ada orang kata Allah is cahaya, cakap dengan dia, Allah bukan cahaya. Kalau dia kata Allah tu adalah makhluk halus, dia adalah halus sangat, kita tak boleh nampak. Cakap dengan dia, memang kita tak boleh nampak, tapi Allah bukan makhluk halus. Kalau dia kata Allah itu bagaikan lembaga ataupun asap-asapan, benda yang melayang jauh, cakap dengan dia, Allah bukan lembaga, Allah bukan asap. Kalau dia kata Allah tu bagaikan satu sinaran yang amat terang dan amat sehingga kita tak mampu nak melihat, cakap dengan dia, kita di dunia mata kita memang tidak mampu melihat Allah, betul. Tapi mengatakan Allah tu sinaran yang amat terang, bukan. Sebab sinaran tu makhluk, terang tu pun makhluk. Dan tegaskan kepada dia Allah bukan pancaran. Jadi Allah bukan cahaya, bukan makhluk, bukan lembaga, bukan asap, bukan angin, bukan apa. Habis Allah tu apa? Allah dia adalah Tuhan, zat yang maha suci, tidak menyerupai dengan mana-mana sifat makhluk, tidak dapat dibayangkan dengan fikiran, tidak dapat diteka dengan akal, tidak dapat digambarkan dengan visual otak kita. Kerana apa saja yang terlintas di benak fikiranmu, mahma tasawwarta bibalika, fallahu la yushbihu dhalik, dan maka Allah tidak menyerupai dengan apa pun yang ada dalam gambaran, bayangan dan juga apa kita punya tekaan-tekaan kita macam-macam apa. Tidak ada macam-macam apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia punya apa dia sebut dia punya apa moto apa dia sebut slogan. Moto pula, slogan. Kalau kawan-kawan saya dari negara jiran dia panggil jargon. Tahu jargon? Jargon kata salah saya. Mana slogan lah. Slogan yang patut kita pegang dan pasak dalam diri kita. Apa sahaja yang terbayang di fikiranmu, Allah bukan yang seperti itu. Apa saja. Jadi ini membantu bagi orang-orang yang dia dulu pernah menyembah dewa-dewa. Ada sebahagian orang sebelum masuk Islam, dia sembah benda yang fizikal nampak depan mata. Contohnya, saya tanpa menghina sembahan mereka. Sebab kita memang tidak perlu menghina-hinakan patung atau apa. Kita bukan hinakan makhluk Allah tu. Cuma kita menafikan ketuhanan dia. Ketuhanan patung tu kita nafikan. Kita kata, dia tak layak jadi Tuhan. Dan dia pun langsung tak ada sifat ketuhanan. Malah sifat yang ada pada penyembah dia, banyak lebih sempurna daripada dia yang disembah. Kata ada patung, ada satu orang sembah. Sifat yang ada pada orang yang sembah patung tu, lebih banyak yang lebih sempurna berbanding apa yang disembah, yang namanya patung tu. Patung tak boleh pergi Legoland. Kecuali kalau diangkat lah, letak kat Legoland. Yang nyembah tu dah ulang alik dah. Dapat tiket free dah 4 kali. Contoh. Maknanya boleh bergerak, boleh makan, boleh minum. Malah dia boleh pecahkan patung tu. Jadi kita tidak kita tidak menghina sembahan dia yang nama patung tu. Cuma kita nak ceritakan, ada sebahagian orang bila dia masuk Islam, sebelumnya dia sembah benda fizikal. Patung, berhala dan sebagainya. Ada juga yang sembah benda yang apa dia sebut, benda yang tak dapat dinampak dengan mata kasar. Dewa-dewa, semangat-semangat, roh-roh, aura-aura, tenaga-tenaga, tak kisahlah apa istilah dia bagi. Jadi kita katakan apa sahaja yang terlintas, terbayang, tergambar, idea kita, cahaya ke, dewa ke, apa-apa yang terlintas di fikiran kita itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu yang saya ambil perkataan ni sebenarnya perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Abu Hanifah. Saya lupa perkataan, tapi perkataan ulama salaf lah yang mengatakan mahma tasawwarta bibalika fallahu la yushbihu dhalik. Jadi itulah yang dapat kita pelajari pada petang pertemuan kita ini, dengan catatan kita hendaklah menyembah Allah, dan daripada situ, daripada titik pemahaman ini, dia akan membantu seseorang lebih kuat tidak akan menyembah sesiapa pun selain daripada Allah. Sebab dia dah tahu dah,
kalau saya sembah selain daripada Allah, yang saya sembah tu confirm bukan Tuhan. Kalau dia faham sikit yang kat sini, katalah ada orang tu dia baru nak masuk Islam ke, atau dia dah masuk Islam ke, atau belum masuk Islam ke, tak kisahlah, atau dah lama Islam, dia akan dapat satu pemahaman bahawa sekiranya dia menyembah sesuatu selain daripada Allah, maka dia dapat confirmkan, dengan pengetahuan dia sebenarnya dia dapat confirmkan yang dia sembah selain daripada Allah tu sebenarnya tidak memiliki apa-apa sifat ketuhanan pun. Tidak memiliki sifat ketuhanan, dan dengan catatan tidak ada kelayakan untuk dipertuhankan. Maknanya tidak layak disembah. Sebab itu dalam Kencing ke memang tau. baik, mungkin Ikhlas. mungkin tertekan tengah nak alihkan handphone tu, kadang-kadang kita anak pegang macam saya lah, kadang anak pegang, kita nak alih lah, kita pula tertekan, tak sengaja kan. Jadi macam itulah, mudah-mudahan Allah pelihara iman kita. Sebab tu bila kita nak cakap dengan seseorang, sembahlah Allah, jangan sembah selain dari Allah. Mahal perkataan tu. Wa amara alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan supaya janganlah kamu sembah selain daripada Allah. Janganlah kamu sembah selain daripada Allah, dan hendaklah kamu sembah hanya sembahan kepada Allah. Maknanya dengan catatan, mesti ada satu kefahaman yang sangat dahsyat bila Nabi diperintahkan supaya alla ta'budu illallah. Janganlah kamu sembah siapa-siapa melainkan hanya kepada Allah. Jangan sembah siapa-siapa selain daripada Allah. Jadi kata-kata tu nampak macam simple, tapi untuk menafikan yang jangan sembah siapa-siapa tu, jangan sembah siapa-siapa tu, kalau tahu dia punya ciri-ciri siapa-siapa tu dengan ciri-ciri makhluknya, hujungnya kita akan dapat memanglah hanya Allah yang layak disembah. Sebab sebelum yang depan-depan tu, apa pun dia tergambar di fikiran, begini, dia akan masuk dalam senarai bakul yang namanya bakul sifat makhluk yang tidak layak disembah. Daripada situ baru kita kata la ilaha illallah. Jadi dia sembah Allah, dan akan datang macam mana pun keadaan yang berlaku kepada dia, insya-Allah bila dah dapat nikmat iman dan nikmat dapat menyembah Allah, dia tidak akan mengabdikan diri lagi kepada selain daripada Allah. Tinggal nak apa? Tinggal nak tingkatkan je. Tawakalnya kasih cantik, redanya kasih tingkat, syukurnya dibesarkan. Kemudian itu berperingkat-peringkat naik atas. Itulah perkongsian kita pada petang ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang, yang saya belum tahu bila dan wallahu alam ada umur ke tidak. Ramadan Karim, akramakumullah. Mudah-mudahan semuanya masuk dalam bulan Ramadan dengan iman. Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang ada input, ada ilmu, ada penjelasan, dan mungkin dengan disertai sedikit kenakalan saya yang suka, yang bukan terbiasalah, kira sesekali berseluruh dan bergurau lah, minta maaf lah. Ada orang kata ustaz ni kadang loya buruknya lagi banyak. Tak apalah, saya okey saja. Don't worry, terima saja. Dah macam tu agaknya orangnya. Tapi ketika dalam bab hal-hal yang agak serius, memang insya-Allah kita straight, kita sampaikan sebaik mungkin semampu yang ada. Jazakumullah khairan katsira. Jumpa lagi insya-Allah. Kalau esok kenaan dengan kisah Al-Quran, kita akan kongsikan sebab kita belum cerita Qul huwallahu ahad itu. Yang esok kita akan sentuh tentang itulah, ada kaitan sikit dengan cerita kita pada petang ini. Jazakumullah. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Ustaz, ada nak buka-buka soalan sikit ke? Boleh lah Ustaz. Apanya? Boleh buka soalan. Ada yang nak bertanya soalan? Boleh. Kalau simple, kalau susah saya tolak kepada orang lain. Silakan Kak Wan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang senang tapi senang. macam Alhamdulillah. kalau dengar tu senang sangat. Bagi Ustaz lah. Tapi bagi kami ni mengapa agaknya Allah jadikan Dajjal tu Ustaz? Dan dia beri sekali keistimewaan pada Dajjal. Adakah itu nak menduga keimanan hambanya ataupun bagaimana Ustaz? Yang pertama, bagus soalan yang bagus ini. Dari segi sebab utama ialah Allah berhak buat apa sahaja yang dia kehendaki.
yang Allah berhak mencipta apa sahaja yang harus ada dan harus tiada. Boleh. Maknanya nak cipta dajjal, nak cipta syaitan, nak cipta babi. Padahal babi tu banyak juga keburukannya, haram dimakan. Nak cipta arak, padahal arak haram diminum. Nak cipta syaitan, padahal syaitan tu sangat jahat. Nak cipta iblis, Allah nak cipta dajjal, Allah nak cipta Fir'aun. Maka pada asasnya, hakikatnya Allah berhak membuat apa sahaja pada perkara yang harus. Yang boleh ada, boleh tiada. Yang kedua, hikmah. Apa hikmahnya? Ia adalah sebagai manusia. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahawa mereka boleh saja bercakap mengatakan bahawa kami beriman sedangkan mereka belum lagi diuji? Oh, maknanya manusia ni kalau dia nak tingkatkan iman aja, belajar rukun iman aja petang ni, ready. Esok mungkin ada ujian. Belajar je rukun iman, dia cakap dia nak tambah iman, maka bersedia untuk ujian. Hikmahnya ialah untuk menguji kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan kita lulus ujian dan kemudian kita dapat award dekat mahsyar nanti. Itulah pengadilan yang sebenar, pemarkahan yang paling adil dan tepat dan ganjaran yang luar biasa tak ada bandingannya dengan mana-mana habuan dunia sekalipun. Wallahu a'lam. Sekian dulu. Ustaz, sikit. Ya. Betul tak kalau kita cakap Allah itu bukan Tuhan tapi Allah itu nama bagi Tuhan. Lepas tu kenapa kita guna nama Allah tu berbanding nama Allah yang lain? Kenapa kita kena cakap yang bahawa Tuhan itu ada dan Tuhan yang kita maksudkan ada itu adalah Allah. Oh, kena cakap macam tu kan? Ada begitu, betul. Dan Allah memiliki nama-namanya. Nama-namanya tu yang Asmaul Husna. Kita sebut begitu sebab ada orang yang belajar ilmu yang macam dia kata ilmu lipat-lipat lah, ilmu makrifat lah, ilmu apa. Kadang-kadang dia gunakan statement yang agak mengelirukan dan belit-belit tu agak mencabaran sikit bagi kita. Mungkin kerana kekurang mahiran saya dalam bab itu. Tapi yang saya jelas ialah bila Nabi sebut lillahi tis'atan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya bagi Allah ataupun Allah memiliki 99 nama. Jadi Nabi ketika memperkenalkan kepada manusia untuk menyembah Tuhan, Nabi sebut Tuhan yang dimaksudkan adalah Allah. Terus menyebut kepada kalimah Allah. Jadi bila masuk Islam pun dia tak sebut tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Walaupun Allah Maha Esa sifatnya, tapi dia perkenalkan Tuhan yang kita maksudkan itu adalah Allah terus. Kerana dialah Allah. Jadi nama-nama Allah menyusul yang 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan yang seterusnya. Tapi kalau orang yang berkata begitu, dia ada maksud yang lain dengan tujuan yang lain melalui seni ilmu yang lain, itu di luar kemampuan dan penguasaan saya. Saya tak tahu. Wallahualam. Baik, faham. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, Kan? makhluk tu kalau macam kita rasa bahagia tu makhluk ke Ustaz? Bahagia, gembira, sedih, tenang. Bahagia tu bukan Allah. Tenang pun bukan Allah. Sakit bukan Allah. Merajuk bukan Allah. Dendam bukan Allah. Kecewa bukan Allah. Allah bukan kecewa. Kecewa bukan Allah. Kecewa tu makhluk Allah. Allah yang jadikan ada makhluk yang namanya kecewa. Bukan seorang makhluk merasa kecewa. Tak, kecewa tu sendiri makhluk. Kecewa, bahagia, bosan, gembira, lagi apa? Lepas tu kalau macam kita ada kata, macam kita selalu cakap macam kata-kata positif tu makhluk kan? Macam saya saya soalan positif tu macam tu makhluk kan? Saya positif, saya makhluk. Sikap yang positif pun makhluk, sikap yang negatif pun makhluk, rezeki pun makhluk. Ustaz, kata-kata pun makhluk juga kan? Kata-kata kita, bahasa, huruf, suara, irama, melodi. Ya saya. Kalau sifat tu Ustaz? Sifat macam mana? Sifat kita, tinggi, rendah, pandai, rajin, malas, kuat, lemah. Sifat-sifat kita semua makhluk lah.
Kecuali sifat Allah. Sifat Allah dia nampak bahasanya sama. Contoh sifat Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun Allah tu detailnya akan membezakan. Macam tadi, Allah Maha Sempurna. Bayi dilahirkan alhamdulillah sempurna. Perkataan sama. Tapi kita boleh nampak tidak ada persamaan ketika nampak dia punya makna detail itu. Makna detail itu cerita dia dalam Asmaul Husna tu baru dia ada cerita dia lah. Okey? Okey, kita tutup lah. Dah Baik. lebih. Kau tak nak pergi masjid. Baik. Okey. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah Ansar kita hari ini dengan redha Allah berjalan lancar. Moga kita semua petang ini bertambah iman. Jadikan pesanan Ustaz petang ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita sebarkan kepada anak cucu dan keturunan kita serta sahabat handai dan rakan taulan kita, insya-Allah. Allah wujud dengan sendirinya dan Allah tidak memerlukan apa-apa. Kita makhluk ini yang memerlukan Allah. Wallahu a'lam. Mohon izin Ustaz untuk saya sebarkan kuliah pada malam ini. Kepada kuliah maghrib pukul 8 malam kan kita bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tafsir Al-Quran. 9.15 kita ada kuliah Isyak bersama Ustazah Nurliah Kasmuri dengan kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dengan itu saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf zahir batin seandainya ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita pada petang ini. Segala yang baik itu adalah daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis pada petang ini, mohon Ustaz menutup majlis dengan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Selamat Jazakumullah, berpuasa. Ustaz. Maaf. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.